Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayahnya, dapat pada malam ini kita bertemu bagi meneruskan lagi kuliah pengajian dari kitab Wiqayatul Insan Minal Jin Wasyaitan, iaitu pemeliharaan manusia ataupun pendinding manusia daripada jin dan syaitan. Kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Wahid Abdul Salam Bali, hafizahullah ta'ala. Baik, pada malam ini kita nak menyambung lagi, yaitu sembelihan kerana jin ataupun untuk tujuan menjamu jin adalah sesuatu yang diharamkan, dan ia merupakan sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Ittifaqal ulama ala anna dhibha lil jin muharramun. Sesungguhnya sepakat para ulama
menyatakan bahawa menyembelih kerana jin, maknanya tujuan dengan sebab dia meminta sesuatu untuk penyembelihan itu dilakukan bagi tujuan perbomohan, tujuan penyembuhan, tujuan untuk mengubat, kan? Biasa kan orang bomo-bomo ni dia minta, kan, ayam, kan, ayam panggang ke, kan, dia minta apa lagi, kadang-kadang ayam tu dia nak ayam hitam, dia tak nak ayam lain, mana ayam yang warnanya hitam disembelih tujuan untuk mengubat, tu, kan, itu merupakan suatu yang diminta oleh jin dalam ilmu perubatan lah. Jadi dalam Islam kita tak ada kaedah yang begitu, dan itu merupakan suatu yang diharamkan. Sebab menyembelih bukan sebab itu, kan, menyembelih dengan sebab kerana Allah, kan, kita menyembelih kerana Allah untuk akikah, untuk korban, merupakan satu yang disyariatkan. Ataupun menyembelih untuk kita nak makan, tujuannya untuk makan, kan, bukan tujuan-tujuan yang tertentu untuk pemujaan, kan, untuk nak panggil hujan ke, ataupun nak tahan hujan ke, mesti ada ayam panggang dalam majlis perbomohan tu. Tak boleh lah, kan. Cerita Piramli ada, kan, daerah Tompel, kan, dia ada ayam panggang tu. Ayam panggang tu mereka nak makan lah, kan, Tok Bomo tu nak makan. Jin tak makan, kan, jin tak makan, tapi menyembelih tu tujuannya untuk itu. Itu yang jadi haram tu, tak boleh. Ini disepakati, dan bahkan dia kata bal huwa syirkun li'annahu dhabaha li ghairillah fala yajuzu lil muslim ay ya'kula minhu fadlan an yaf'alah. Bahkan ia suatu perbuatan syirik, kerana sesungguhnya menyembelih bukan kerana Allah, tujuan bukan kerana Allah, maka tidak harus sama sekali bagi seorang muslim memakan daripadanya. Bahkan sembelihan itu bukan sembelihan yang sah. Sembelihan itu tidak boleh dimakan kerana dia menyembelih bukan lillah, kan, bukan kerana Allah. Dia menyembelih kerana untuk tujuan tadilah, tujuan untuk perbomohan dan sebagainya, maka dikira sebagai sembelihan itu tidak sah, haram dimakan, tak boleh, kan. Tujuan tu kena jelas, tujuan kena jelas. Baik. Okey. Itu satu. Yang seterusnya juga al-isti'adzatu bil jin muharramah. Mohon perlindungan kepada jin adalah suatu perbuatan yang diharamkan juga. Satu daripada benda yang diharamkan selain daripada menyembelih kerana tujuan jin, maka minta perlindungan kepada golongan jin juga suatu yang diharamkan. Maknanya dosa besar, bahkan boleh membawa kepada syirik. Qala Allah Ta'ala wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dalam suratul jin Allah berfirman, dan sesungguhnya adalah lelaki-lelaki daripada kalangan manusia memohon perlindungan kepada lelaki-lelaki di kalangan jin, maka bertambah-tambahlah mereka itu sombong. Golongan jin akan merasa sombong. Pasal apa? Pasal manusia minta perlindungan kepada mereka. Ini yang salah. Tak boleh kita nak minta perlindungan kepada golongan jin. Bahkan mereka akan merasa begitu sombong dengan sebab kita jadi golongan yang makna kira merendahkan diri pada dia lah.
kan, menghinakan diri. Kita tak minta tolong kepada dia, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, tak boleh sama sekali. Ini merupakan perbuatan yang memang telah dilakukan di zaman jahiliah lagi dah, zaman dulu lagi tuan-tuan, di mana mereka ini terutamanya bila mereka nak masuk ke tempat-tempat yang sunyi, kawasan-kawasan pedalaman, mereka akan minta perlindungan kepada golongan jin. Perlindungan sebab mereka tahu di kawasan-kawasan itu adanya jin. Maka sebab itu mereka direct terus minta kepada golongan jin. Sama macam kita orang Melayu zaman dulu jugalah kan, bila mereka nak pergi tempat-tempat yang tersembunyi, yang agak jauh daripada tempat orang ramai, masuk hutan dan sebagainya, mereka akan sebut macam biasa kita dengar kan, datuk anak cucu nak tumpang masuk hutan, anak cucu nak tumpang lalu kan. Itu semua tu antaranya lah tu jahiliah lah tu kan, yang orang Melayu kita ambil. Itu merupakan suatu bentuk perlindungan yang diminta, yang boleh membawa kepada syirik. Nampak tak? Kan? Tak boleh tu. Datuk anak cucu nak tumpang masuk hutan, nak tumpang lalu, anak cucu nak tumpang kencing. Kadang-kadang nak kencing pun minta kat dia juga. Kan? Takut-takut dia kencing tu kena kepala jin kan. Saya jaga. Itu sebab kita memanglah tuan-tuan, bila nak buang air tu, Islam Nabi suruh kita baca doa kan, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, InsyaAllah selamat. Maknanya kalau kita kencing pun tak kena kepala dia lah, dia akan lari lah tuan-tuan. Tapi kalau kita tak baca, mungkin kena kepala dia, tu yang jadi marah. Dia akan kacau kita bila kita balik, dia turut kita, dia ikut kita. Itu dia boleh jadi macam tu kan. Jadi sebab tu baca doa tu, doa masuk tandas tu kan. Tu doa juga bila kita nak buang air pun kita baca doa tu. Bila kita nak buang air di kawasan-kawasan yang itulah, yang macam masuk hutan dan kawasan-kawasan begitu, bersamalah juga kan. Bukan kita minta kat dia nak tumpang kencing kan, bukan, salah kan. Bahkan disebut wal isti'anatu bil jin syirkun. Itu minta perlindungan kepada jin adalah suatu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qad abdalallahu khairan minha, bahkan Allah telah memberikan ganti yang lebih baik daripada itu. Bukan itu yang kita nak, kaedah tu minta begitu kan, bukan. Tapi Islam ajar, Allah ajar pada kita kan, daripada satu hari fa'an Khawlah binti Hakim qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan thumma qala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahilla min manzilihi dhalik. Rawahu Muslim. Iaitu daripada Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha, kata dia, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang singgah di satu tempat lalu ia berdoa dengan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna daripada segala kejahatan makhluk, segala kejahatan apa yang dicipta oleh Allah. Pasti tidak akan ada apa-apa yang memudaratkan dia sesuatu pun hinggalah dia berpindah daripada tempat tersebut. Maknanya selagi mana dia berada di situ, selagi itu tidak ada apa-apa mudarat yang akan berlaku kepada dia bila dia baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bukan datuk-datuk, nenek-nenek, bukan itu. Ini yang Nabi ajar, ini yang diajar, ini yang merupakan suatu yang Nabi gantikan daripada jahiliah. Orang jahiliah diminta perlindungan kepada Allah, kepada jin kan. Jadi digantikan dengan bacaan ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tuan-tuan, ini
merupakan doa yang masyhur, yang semua kita pernah dengar doa ni kan. Kalau kita tak amalkan, kira makna rugi ya. Itu sebab doa ni tuan-tuan, kita bila kita berjalan kan, singgah satu tempat, baca doa ni. Berjalan, singgah satu tempat, macam kita berjalan kan. Misal kata kita berjalan, kita nak singgah di RNR, baca lah. Kadang-kadang dekat RNR tu pun ada juga benda tu kan. Tak tentu tuan-tuan. Jadi bila kita singgah satu tempat, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Singgah satu tempat, a'udzu bikalimatillahi tammati. Sekali ya baca. Bukan kena baca 1000 kali ke 100 kali ke 10 kali. Sekali sudah memadai. Baca tuan-tuan. Kan? Kita singgah di rumah orang pun boleh baca ni. Kan, kita pergi rumah orang, kita tak tahu kadang-kadang rumah tu pun ada gangguan juga. Dia takut dia mengikut kita esok kan, mengikut kemudian kan. Jadi kita baca lah. Ini semua perlindungan pada Allah. Ini satu isti'azah. Ini di antara isti'azah. Isti'azah ni tu dia banyak. Yang kita biasa dengar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tu yang standard lah, yang biasa kan. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Yang tu kita minta kepada Allah perlindungan hanya daripada syaitan. Tapi kalau kita baca yang ni, kita minta daripada segala bentuk penciptaan Allah, sama ada jin, sama ada haiwan, sama ada manusia. Kejahatan ni bukan setakat daripada golongan jin ya. Kadang-kadang kejahatan tu daripada golongan haiwan. Kita masuk hutan kan, ada rimau ke apa ke, ular ke apa kan. Kita minta agar tidak berlaku kejahatan mereka ke atas kita. Bahkan kadang-kadang ada juga orang yang jahat. Tu kadang-kadang kita ni sebenarnya kan, setakat jin ni dengan manusia tuan-tuan, manusia jahat lagi. Sungguh tak ada lagi lah jin bunuh orang, tak ada lagi lah kan. Masuk hutan ni jin bunuh kan, seorang lelaki dibunuh oleh jin dalam hutan, tak ada kan. Tapi kalau orang ada yang bunuh orang kan, orang ya tuan-tuan. Itu kita tak nak kejahatan orang tu berlaku pada kita. Jadi kita minta doa ni ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apa lagi? Macam ni juga, macam juga kita baca doa masuk tandas tu, isti'azah lah tu. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu isti'azah. Itu nama dia isti'azah. Minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan jantan dan betina. Ataupun kita biasa juga dengar bila kita nak baca apa, bila setiap pagi dan petang, antara perkara yang sunnah untuk kita amalkan, baca zikir apa, ayat 23-24 surah Al-Hasyr tu kan, ayat terakhir kan, ayat 23-24 tu ayat terakhir tu. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaib asy-syahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ayat 23-24 surah Al-Hasyr tu, akhir surah tu kan. Sebelum dibaca tu tuan-tuan, baca isti'azah 3 kali. Dia punya lafaz isti'azah tu dia ada tambahan sikit. A'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. 3 kali baca. A'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui daripada syaitan yang direjam kan. Siapa-siapa baca ni tuan-tuan, kemudian diikuti dengan ni lah, diikuti dengan ayat 23-24 surah Al-Hasyr. Baca ni sekali ya, baca tu yang isti'azah 3 kali, di mana dia akan mendapat
apa tu, mendapat doa 70,000 malaikat akan mendoakan dia pada waktu pagi hinggalah petang. Tuan-tuan, 70,000 malaikat mendoakan untuk dia. Ini hadis sahih. Tuan-tuan amalkan, baca ni. Pagi sekali, petang sekali baca. Malam pagi lepas subuh baca, petang lepas asar baca. Dia punya fadilat, kelebihannya 70,000 malaikat mendoakan untuknya keampunan dan rahmat selama mana waktu tersebut. 70,000 tuan-tuan malaikat, bukan sikit-sikit. Ni hampa buat tak ni? Hampa baca tak? Kan hampa baca benda lain. Kan? Baca tuan-tuan. Banyak ni. Ni semua ni hadis Nabi tuan-tuan. Tu sudah ambil benda yang lain. Hadis Nabi ni pun kita tak larat nak buat dah. Tiba-tiba kita dah ambil benda-benda hak mengarut-mengarut tu ya. Macam-macam tadi tuan-tuan. TikTok tu pastikan apa yang perkatakan di TikTok tu ada sandaran dia. Tak ada, tolak. Puasa ambil. Mengarut. Mengarut kadang-kadang. Sekarang macam-macam hal ada. Kan? Zikir pun macam-macam dia ni. Kan? Walaupun adalah pandangan boleh reka sama, hujah-hujah tu orang boleh tulis tuan-tuan. Kan? Tapi kita tengok petunjuk Rasulullah ada ke buat? Sahabat-sahabat Nabi ada buat tak? Tuan-tuan, 4 imam kita yang kita duk pegang mazhab 4 tu, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, buat tak benda ni? Kan? Kalau buat. Kalau tidak, tak payah. Itu sebab saya lebih cenderung untuk ambil apa yang salafus soleh buat ya. Lepas pada mereka tu tak salah. Kan? Salafus soleh yang sahabat dia, sahabat, tabi'in, tabi'in. Ni golongan salafus soleh, golongan yang hidup 300 tahun hijrah sebelum, yang Nabi sebut khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman ialah sebaik-baik manusia berada di zamanku, kemudian manusia selepas mereka, kemudian manusia selepas mereka. Lepas pada zaman tu berlakulah berbagai-bagai penyelewengan, kesesatan, penipuan, sampailah kepada zaman kita hari ini tuan-tuan. Ni 3 zaman kegemilangan Islam: zaman sahabat, tabi'in, tabi'in. 3 kurun ni tuan-tuan. 3 kurun. Kan? Hak ni yang disebut sebagai salafus soleh. Golongan yang hidup di zaman itu dipanggil sebagai golongan yang terdahulu, yang mengikuti sunnah Nabi secara solid. Tidak berlakunya perkara-perkara yang direka-reka, bid'ah, sesat sebagaimana zaman kita hari ini tuan-tuan. Ambil yang ni, selamatlah. Dah tentu benda tu benda yang disepakati dan tidak dipertikaikan lagi dah. Ambil lah. Hak tu pun kita tak larat dah tuan-tuan. Kan? Amalan-amalan hak dia perbuat ni pun kita dah tak larat dah. Ni pergi ambil benda-benda hak lain-lain pula dah. Kan? Dan ni macam-macam ni. Zikir pun ada pula. Hu. Apa zikir hu tak? Ada. Balik rumah dia apa zikir? Ada zikir. Hu. Lepas tu sikit ini zikir lain ni. Ni zikir tengah malamnya, suami isteri punya zikir. Kan? Apalah. Kan karut sungguhlah. Kan? Dia adalah tu dia punya hujah tu, tapi hujah dia hujah yang lemah. Kan? Semua orang boleh buat hujah. Kan? Tak payahlah. Apa dia? Hu tu apa makna? Dia. Apa dia? Siapa dia? Dia tu siapa? Syaitan ke siapa? Tak lengkap, tak sempurna. Apa benda ni? Apa makna ada dalam bahasa Melayu ke ada? Tak ada. Sagi balik hampa tu buat tu, jangan buat. Kan? Balik sagi buat pula dah. Apa benda lain macam sungguh.
Nabi ajar tuan-tuan, zikir lengkap, sempurna. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Apa lagi? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Sempurna. Ambil yang ni, hak pi karut ngarut buat apa? Kan? Sekali pula Tok Imam zikir pula tu. Hu. Apa dah hu ni macam nak macam nak apa lagi? Dan saya kalau duk mengubah orang sakit, saya suruh dia hembus. Kan? Nak keluar jin daripada badan dia sudah. Hembus. Depa hembus. Hu. Nak bagi keluar jin dia lah. Boleh lah tu. Kan? Hu tak bagi keluar jin. Jin lah badan tu tembus kan. Jadi lawak lah tuan-tuan. Islam ni dia bukan lawak. Islam bukan lawak tuan-tuan. Islam bukan kelakar. Kepada ada pula zikir hak menari-nari pula lagi. Tuan-tuan, zikir menari, apa menari ke? Ada zikir menari di rumah ke? Kan? Tak usah lah. Menari boleh lah, menari dengan suami isteri tak apalah. Kan? Itu lain lah. Itu bukan zikir, itu menari. Ni ada zikir menari pula dah. Melompat-lompat, berjoget tu lah tu. Kan? Apa perlu macam tu ke? Ada ke nak ingat Allah tu kena buat lagu tu ke? Nak ingat Allah ni kena lompat-lompat ke tuan-tuan? Ada ke Nabi ajar macam tu? Ada ke tabi'in buat? Ada sahabat buat? Ada tak? Tak ada. Ada 4 imam kita ajar macam tu? Tak ada. Ni mari mana ni? Ni akhir-akhir ni tuan-tuan. Akhir-akhir ni banyak kesesatan. Menari-nari dengan, lepas tu siap ada muzik pula tu. Siap ada muzik lah ni. Bukan gendang-gendang, tak main lah. Siap muzik, siap ada gitar lagi. Dia tak macam cuba apa ni. Tengok YouTube, cuba search YouTube ni. Zikir menari macam-macam ada. Berjoget sana, berjoget sini. Ini semua orang kata apa? Memalukan. Kan? Memalu. Islam bukan begitu. Islam dia tenang, zikir dia tenang tuan-tuan. Dia bukan kalut. Betul tak? Zikir ni bukan dia kelang kabut. Ni ada kelang kabut pada. Kan? Macam nak aerobik pula dah. Kan? Itu lain, aerobik lain. Exercise lain. Exercise lah, tak payahlah kena zikir macam tu. Kan? Tuan-tuan, karut sungguh. Hak yang berzikir tu bukan main pakaian dia, serbannya, jubahnya, janggutnya, tok syekh tu bukan main. Kan? Tapi tak boleh lah. Kita bukan tengok orang, kita tengok amalan tu. Bukan orang yang dilihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dalam hadis sebut Nabi kata, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa paras kamu dan juga tubuh badan kamu, akan tapi Allah melihat hati kamu dan amalan kamu. Amalan kita tu betul ke tidak? Tu saya tengok orang. Kalau orang tu tak kira lah tok syekh mana pun, tapi kalau dia tu buat tak betul, hangpa nak ikut? Hangpa nak ikut tok guru ke apa ke? Tak usah. Kita ikut Nabi, ikut ulama-ulama yang muktabar. 4 imam tu tuan-tuan, itu semua salafus soleh. Duduk di zaman tabi'in. Abu Hanifah tabi'in. Imam Syafi'i tabi'in. Tabi Ahmad bin Hanbal tabi'in. Itu zaman tu. Zaman 3 ni tuan-tuan, ambil yang tu. Lepas pada tu macam-macam benda yang direka-reka tuan-tuan. Tak payah. Islam ni dah sempurna dah, lengkap. Yang tu pun tak larat kita nak buat dah. Sungguh benda sekarang ni tuan-tuan macam-macam hal. Kita hati-hatilah tuan-tuan, sebab Nabi dah ingat kat kita. Nabi dah ingat kat kita. Sebab apa? Sebab akhir zaman ni akan berlaku perselisihan yang banyak tuan-tuan, perselisihan. Orang ni kata lagu ni, orang ni kata lagu ti. Tapi Nabi bagi formula kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajis. Dalam keadaan perselisihan faham yang banyak ni tuan-tuan, apa Nabi bagi kita?
penyelesaian solusi dia apa dia? Nabi kata, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin yang berada di atas jalanku selepas daripada aku, yang mendapat petunjuk, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Nabi beritahu dengan persisaan yang banyak ni. Nabi beritahu kata ikut sunnah dia, ikut jalan dia. Dan khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, ikut yang ni. Ini pesanan Nabi, tuan-tuan. Apa nak pesanan siapa lagi? Pesanan Nabi ni. Bahkan dalam konteks bila Nabi bagi khutbah yang terakhir, antara pesanan-pesanan Nabi yang banyak-banyak, Nabi kata, laqad taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Sesungguhnya aku tinggalkan bagi kamu dua perkara yang kamu pegang dua-dua ni tak sesat selama-lamanya. Itulah kitabullah, Al-Quran, dan sunnah rasulnya, hadis-hadis Nabi. Hak sahih tu ambil, hak tu pun tak larat nak kuat dah. Tak larat dah, tuan. Sungguh ikut je apa yang Nabi buat, ikut. Sahabat buat, ikut. Ulama-ulama muktabar kita buat, ikut. Hak yang mari belakang ni, hak yang ni celaru sikit lah. Bukan celaru sikit, banyak, tuan. Jaga-jaga. Sungguh ini sebagai peringatan, tuan, supaya kita tak sesat. Kan? Kita ikut Nabi dah tentu tak sesat lah. Ikut sahabat tentu tak sesat, tuan-tuan, tak sesat lah. Tapi kalau ikut hak orang lain ni, belum tahu lagi. Kan? Betul ke tak betul, tuan-tuan. Hak yang Nabi tak betul, kata zikir mana ada. Nabi tak ajar. Zikir ni banyak zikir, macam-macam zikir lagi, tuan-tuan. Pagi, petang, macam-macam zikir. Yang tu pun kita tak larat nak ikut dah. Ni mari pula hak bukan-bukan ni, tuan-tuan, macam-macam ni. Macam-macam betul. Lompat-lompat lah tu. Lompat-lompat dah. Kan? Macam orang kena histeria, ada kan? Tengok tak? Tempat tak tengok tu. Zikir, ada orang zikir sampai macam kena histeria. Kan? Tu. Macam-macam tu ni. Betul, zikir tu pula kena apa? Kena bayangkan wajah tok guru dia. Siapa ajar ni? Ni tarikat lah ni, tuan-tuan. Sufi. Kan? Tarikat. Dia bila mana zikir, bayangkan wajah tok guru dia. Apa pula nak kena bayang wajah tok guru dia pula dah. Amboi, itu kata depa ni ta'assub tok guru. Ta'assub, tuan-tuan. Tarikat ni ta'assub sungguh. Tak ambil dah orang lain. Tok guru dia, apa tok guru dia kata, dia ikut lah. Sungguh. Kan? Saya pernah dengar sekali tu. Tarikat mana entah, satu ayat Quran pun dia tak baca, satu hadis pun tak ada. Bila dia berucap, tok syekh dia tu, ni tok syekh, semua kata-kata dia. Satu ayat Quran pun tak keluar daripada mulut dia, satu hadis Nabi pun tak keluar daripada mulut dia. Mencakap ya. Tok syekh apa? Kita bila nak bercakap tentang Islam ni, tuan-tuan, kita kena ada sandaran. Quran, Islam tu dari mana? Quran, hadis. Satu ayat Quran pun tak baca, tuan-tuan. Tok syekh mana ni? Kan? Jaga-jaga, tuan-tuan. Kadang-kadang mereka ni ada ilmu tau. Ilmu untuk menunduk, ilmu sihir. Tok syekh ni tu yang sebab kadang-kadang kita ikut dia, jadi terpukau dengan dia, sayang sangat dengan tok guru tu. Sungguh. Pasal apa? Dia dah guna-guna kita dah. Mungkin dia jampi-jampi air, dia bagi kita minum. Jangan main, tuan-tuan. Bahaya. Pakaian memanglah tok syekh, tapi dia punya amalan harut. Sungguh. Syekh Al-Arkam tu kan, tu ada tu ilmu tu, sampai orang boleh ikut dia. Pasal apa? Padahal dia memang sesak dah. Kan? Dia boleh jumpa Nabi secara sedar. Bukan mimpi lagi dah. Nabi main depan dia, tuan. Ni pada juga ni duk claim kata dia jumpa Nabi. Ada tok guru juga, tuan-tuan. Apa ni? Kan? Apa kelebihan jumpa Nabi? Ikut Nabi, bukan jumpa Nabi. Nabi bukan suruh jumpa dia.
Ada ketentuan dalam Quran suruh jumpa Nabi? Tak ada. Ni klaim kata jumpa Nabi, bukan main. Secara yaqazah, secara terang-terang. Tu ada dalam TikTok tuan-tuan. Tok Guru tu. Lah ni hidup lagi. Kalau saya nak sebut nama hampa kenal. Kahut. Jumpa Nabi. Bukan setakat dia jumpa, anak murid dia pun jumpa. Kalau anak murid jumpa, Tok Guru lebih jumpa lah. Anak murid jumpa. Tu. Ada klaim pula, macam-macam klaim lagi. Ini semua karut. Ada yang klaim kata Nabi menyesal tak sempat jumpa Imam Ghazali. Nabi menyesal, Nabi Muhammad SAW menyesal sebab tak sempat jumpa Imam Ghazali. Apa lah ni tuan-tuan ni kan? Ustaz juga tu, hak yang mengarut-ngarut ni kan, dosa kan. Kita jangan duk ambil hak mengarut ni tuan-tuan. Ambil mana dia sebenarnya. Itu sebab saya baca ni semua ada sumber ni kan. Saya baca hadis ni. Apa amalan Nabi bila masuk kawasan-kawasan yang terpencil? Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca tu. Susah baca lain. Ni duk baca datuk-datuk, nenek-nenek payah kan. Tu sudah ambil yang tu Kemudian sama juga doa ni a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, antara lain juga tuan-tuan dibaca pada setiap petang 3 kali. Baca setiap petang 3 kali. Di mana di sebelah hadis ni kan, kita nak azan dulu Okey. Azan dulu kita sambung sikit lagi. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Muhammadan wasilah qabla mahmud. Baik. Sikit ya. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من أقرب لغداني البارحة قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم تضرك. Rawahu Muslim, iaitu dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallam, Abu Hurairah menyatakan telah datang kepada Rasulullah seorang laki-laki, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, semalam aku disengat oleh kalajengking. Dia sebut, sahabat ni datang, laki-laki datang, kata Abu Hurairah, cerita dia kepada Nabi sallam, dan dikata dekat Nabi, ya wahai Rasulullah, semalam aku disengat oleh kalajengking. Lalu Nabi kata apa? Sekiranya semalam kamu menyebut, ketika waktu petang kamu menyebut a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, pasti ia tak dapat memudaratkan kamu. Maknanya kalaulah semalam sahabat ni dia baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq waktu petang, pasti pada malam tersebut tak akan disengat oleh kalajengking. Itulah sebutnya. Kan? Itu sebab baca tuan-tuan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, baca 3 kali waktu petang. Petang sahaja, pagi tidak. Sunnah dibaca waktu petang 3 kali, dan kita baca ni insya-Allah tak ada haiwan yang boleh sengat, patuk, tak. Betul. Baca lah. Ni sebab Nabi kata begitu. Nabi kata kat lelaki-lelaki, kalau petang semalam kau baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kalau jengking tu tak pasti tak sengat kamu. Dia tak baca. Baca tuan-tuan, kan? Kita kadang-kadang malam-malam kan, mana tahu ular masuk rumah tu. Saya semalam pergi dekat Kelang sana tu. Asyik ular masuk rumah ya. Kan? Ular masuk rumah. Yang heran tu rumah ni tak masuk, rumah dia je masuk. Kan? Kan? Jin ke apa benda ke ular. Takut juga tuan-tuan. Kan? Ular betul ke ular jin tak kisahlah kan. Kalau ular betul dia patut pula, ular jin pun jahat juga. Kan? Jadi kita tengoklah keadaan semalam kan. Jadi gitu. Jadi maknanya kan, takut tuan-tuan, kadang-kadang kan kita tidur tu ada binatang-binatang berbisa ke, lipan ke, kalajengking ke, ular masuk rumah ke apa. InsyaAllah bila baca doa ni selamat tuan-tuan. Baca lah. Tak baca tu masalah kan. Kita baca lain pula dah. Duduk zikir yang lebih kan. Janganlah. Tak payahlah yang tu. Yang ni yang Nabi ajar ni tuan-tuan, insyaAllah. Habis. Kemudian seterusnya kita sambung dalam kuliah akan datang lepas Ramadan, insyaAllah. Kita jumpa lagi untuk sambung kuliah daripada kitab ni. Cuma ada satu soalan untuk respon iaitu, bolehkah kita pergi berjumpa tukang sihir dengan tujuan mendapatkan khidmat mengubati sihir yang dihadapi, atau Islam hanya menggunakan ruqyah jampi yang berasaskan ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah dalam mengubat sihir dan seumpamanya, mohon pencerahan. Ya, maknanya tak boleh lah jumpa tukang sihir ni. Memang dia akan minta pada jin syaitan untuk mengubati sihir. Sihir lawan sihir tak boleh kan, sebab sihir tu perbuatan yang berbentuk syirik. Kemudian kita yang kena sihir ni pergi jumpa orang yang ahli sihir juga, tukang sihir juga, untuk mengubati penyakit kita dengan menggunakan jin syaitan, tak boleh juga, sebab dia pun puja jin juga. Itu benda yang dilarang. Tak boleh kita pergi jumpa satu hal, tak boleh. Satu lagi tuan-tuan, kita bimbang kita pula disihir lah lagi kan? Tambah sihir lagi tuan-tuan, kena pukau pula. Iya tuan-tuan, tuan-tuan yang pergi serah leher kat tukang sihir, dia pukau kita, dia boleh minta apa dia nak minta, kita percaya, sungguh kena pukau habis kita. Dia memang pakai ilmu tak betul tu, ilmu guna-guna tuan-tuan. Jangan serah leher kita ke tukang sihir, jangan jumpa langsung. Jumpa tu mendedahkan mudarat tuan-tuan. Takut-takut kita kena pukau dia.
Lalu dia pun minta apa yang dia minta, kita bagi. Ada tuan-tuan, macam-macam kena, kan? Selalunya duit dia minta, kan? Dia kata tak ada. Ada sekali tu pergi rumah, kan? Ada gangguan jin kat rumah tu. Dia pergi masuk rumah tu, kan? Minta ribu-ribu. Main cek lah tuan-tuan, tak main cash lah, kan? Cash tak cukup, tulis cek tuan-tuan. Tulis cek. Nak apa? Orang kaya, kan? Orang kaya tak kira duit dia, kan? Tok Bomo tu dapat lah. Dia minta apa dia minta. Sungguh. Yang saya cerita itu yang 43,000 US dollar tuan-tuan. 43,000 US dollar. Habis. Dia boleh sediakan duit macam tu untuk mengubat gangguan yang ada pada diri dia. Mainan dia tuan-tuan. Yang heran tu pula tu, dia boleh tukar dengan duit palsu. Duit dia punya modus operandi tukang sihir tu, Tok Bomo tu, daripada Kongo tuan-tuan, bukan daripada Malaysia. Kongo punya. Dia boleh bawa duit palsu. Dia datang rumah kau tu, dia dah serah dah, dia kata sediakan 43,000 US dollar. Dia tak main ringgit Malaysia ni. Malaysia apa sangat, kan? Dolar dia main tuan-tuan, kali 4 lah, kan? Dia pun serah, dia dah ni dah. Ni duit. Okey, lepas tu dia kata duit ni pergi simpan dekat almari. Dia pun pergi simpan dekat almari. Habis tu dah ngongeng, dia punya ni lah, dia punya jampi, dia pun jampi Kongo lah. Ngongeng gitu, kan? Lepas tu dia balik. Lepas tu si orang sakit ni, dia tahu apa tak sedar hati, dia pergi tengok almari tu. Duit almari tu, duit banyak tu, kan? Tengok tuan-tuan, duit palsu. Main mana duit palsu tu? Dia boleh tukar duit original tu dengan duit palsu. Dia ada sedia duit palsu. Main tuan-tuan. Kan? Habis berak kapok. Kalau tengok muka dia tu, berak kapok lagi tu. Ayam berak kapok lah. Punyalah. Dah lah sakit. Betul duit pula habis. Tuan-tuan, habis duit pinjam dekat mertua, pinjam kat tu, habis duit simpanan bukan sikit, ratus ribu. Pasal apa? Dipukau. Dia kena pukau tu, kan? Buat apa ada duit? Tak payah pun ada duit. Duit ni bukan satu benda syarat untuk menyembuhkan pesakit. Tak ada. Tapi dah kena. Tu kata jangan jumpa itu memang kes naya tuan-tuan. Tak boleh. Memang tak boleh. Ini membawa kepada kita bersubahatlah dengan dia, kan? Kita bersubahat dengan tukang sihir untuk melakukan pemujaan untuk mengubati sihir yang ada pada kita. Tak boleh. Memang tak boleh pun. Kita hanya dibenarkan untuk mengubati dengan ruqyah, Al-Quran, hadis, doa dan zikrullah. Sebab yang menyembuhkan Allah, tuan-tuan, yang menyembuhkan Allah. Dengan menggunakan cara sihir pun Allah sembuhkan tuan-tuan. Sihir itu pun berlaku dengan sebab izin Allah, kan? Tapi kaedah tu ditolak, kaedah tu dilarang, tak boleh guna, kan? Maka sebab itu kita hanya pakai kaedah yang dibenarkan oleh syarak, itu jampi Al-Quran, hadis, doa dan juga zikrullah sahaja. Serah pada Allah lah, Allah yang menyembuhkan. Bukan zikir tu yang menyembuhkan. Kita kena ingat, bukan ruqyah tu boleh yang menyembuhkan. Ruqyah tu hanya wasilah, jalan tu kita mendapatkan kesembuhan daripada Allah. Bukan Al-Quran tu menyembuhkan. Kita kena ingat, kan? Masa kita pergi jumpa doktor, bukan ubat tu yang menyembuhkan. Ubat tu hanya wasilah, jalan tu kita dapat kesembuhan daripada Allah. Bukan ubat tu. Allah yang menyembuhkan. Tu kena ingat, i'tiqad kita kena betul. Bukan Tok Bomo tu, bukan pengamal perubatan tu yang menyembuhkan, bukan. Tapi itu jalan untuk mendapat kesembuhan Allah. Kena faham, bukan kita yang menyembuhkan, bukan. Itu i'tiqad kena jaga tu, kan? Allah yang menyembuhkan. Allah juga yang memberi kita sakit. Allah juga yang memberi kita sihat. Semuanya daripada Allah. Dan itu juga ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk Allah melihat sejauh manakah kita ini benar-benar bergantung kepada
Allah ataupun kita bergantung kepada yang lain. InsyaAllah tak boleh tak boleh jumpa tukang sihir, haram jumpa dia kan, minta tolong dengan dia. Wallahu alam. Setakat itu dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.